Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pengurusi kita pada malam ini yang mana memberi laluan untuk anda bersama dengan tuan-tuan dari masjid atau dari Surau Al-Madani. Jadi anda apabila sebut Surau Al-Madani ini pun rasa gerun lah. Nama tu pun dah gerun. Dengan jamaah dia tak kenal lagi dengan jamaah. Tapi sebut Surau Madani ni satu yang menggerunkan. Sebab itu ada fikir jadi boleh ke tak boleh ni. Tapi cuba memberanikan diri kerana nak berkawan dengan orang. Orang tua kata kalau banyak kawan ni dia banyak pengalaman. Apabila banyak pengalaman, banyaklah tajribah dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah ukhuwah kita malam ini sebagai sebab Allah nak masuk kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan kuliah kita, yang pertama sekali anak nak ajak sama-sama supaya kita memperbetulkan niat kita. Memperbetulkan qasad kita, yang mana peribatan kita pada malam ini yang kita nak cari adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tanpa matlamat dan niat ini, maka dia jadi sia-sia sahaja perjumpaan kita. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis, hampir kebanyakannya hadis yang dimulakan di dalam kitab-kitab hadis adalah berkaitan dengan amal. Yang kita ada baca hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajarat. Maknanya kerja kita Allah nak tengok kalau kita buat kerja itu kerana Allah. Kalau selain daripada itu Allah tak terima apa-apa pun. Jadi ini cara lain. Dan yang keduanya pula kita ingat yang mana Nabi sebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata ad-dinun nasihah. Agama ini kata dia adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah. Para sahabat lalu bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Maka dijawab oleh Nabi, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ahmad. Lalu Nabi sebut, kepada siapa ya Rasulullah? Jawabnya, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para pemimpin kaum muslimin serta juga orang awam. Ini hak dia sebut kat kita, insya-Allah. Maka dengan sebab itulah
seorang ulama Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia mulakan doa kitab dia, buku dia, dengan meletakkan nawaitu ta'allum wa ta'lim, kata dia. Dia kata sahaja aku berniat belajar dan mengajar. Maknanya tak cukuplah kita duk cari ilmu duk simpan situ. Tapi dia ada wa ta'al. Maknanya ilmu tadi dia belajar, kemudian dia mengajar. Wa tazakkur wa tazkir. Dia mengulang, kaji dan juga menginginkan ilmu tadi untuk mengambil manfaat dan juga memberi manfaat. Ilmu tadi dia ambil untuk dia dan dimanfaatkan untuk orang lain. Inilah yang Nabi sebut sebaik-baik manusia mereka yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, dan Tuhan Allah bagi kita kelebihan masing-masing. Ada yang bidang doktornya, ada bidang engineernya, ada bidang ustaz dan sebagainya. Ibarat kata macam kita nak buat surau. Surau itu buat cantik macam mana pun, kalau tak ada tu imam tak boleh nak sembahyang. Tapi kalau ada imam saja tak boleh nak buat surau pun tak jadi juga. Maka di sinilah mesti ada gabungan tadi untuk kita nak melaksanakan. Jadi inilah antara yang diperingatkan kepada kita, supaya mestilah kita mencari dan mengambil manfaat dan juga memberi manfaat. Dan kata dia, kita mengambil faedah daripada ilmu tadi dan kita sampaikan ilmu tadi. Inilah insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak berkongsi sama. Baik tu kalau nak sebut ilmu ni, anak asal anak ni jauh nak banding dengan ulama-ulama yang hebat-hebat. Sebab anak dipahamkan kata di Surau Madani ni, tok-tok guru hebat-hebat, doktor-doktor dari UKM-nya dan daripada tempat-tempat yang lain yang dikatakan hebat. Tapi anak tumpang di celah-celah tu dengan sedikit ilmu untuk kita berkongsi bersama insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada mulanya anak diberitahulah nak baca kitab apa, sebab dia Selangor ni dia tak nak lagi kita duk ceramah-ceramah umum ni. Sebab dia suruh kita cari kitab sebagai sandaran. Sebagai sandaran. Sebab itulah di dalam kita nak mengaji ilmu ni tuan-tuan, dia ada ilmu yang nama peringkatnya fardu ain. Hak fardu ain ni semua orang kena belajar belakang. Ada berapa ilmu nak kena belajar? Sekurang-kurang 3 ilmu kena belajar belakang. Dia doktor ke, dia engineer ke, apa saja profession dia, maka yang pertama dia nak kena belajar ilmu yang berkaitan dengan syariah. Yang kita sebut fiqh lah kot hari ni, mudah bahasanya. Sebab nak semayang mesti tahu hukum berkaitan dengan fiqh. Malam tadi ada mengajar satu tempat di Putrajaya ni, kita boleh pergi kat surau. Tanya, berapa syarat sah semayang? Duk semayang lama dah, 10 tahun, 20 tahun dah. Tapi kalau tanya berapa syarat, tak boleh nak jawab tuan-tuan. Kalau boleh jawab pun, antara boleh dengan tak boleh, antara betul dengan tidak lah. Maknanya begitulah. Hak ni nak kena tahu semua orang. Dan kedua, dia kena belajar berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai usuluddin. Dalam bahasa kita kata kena mengaji juga bab tauhid. Nak tahu percaya ke Allah, nak percaya kepada Rasul dan sebagainya. Dan yang ketiga dia sebut nak kena belajar juga tuan-tuan, ilmu yang disebut tasawuf ataupun akhlak. 3 ni mesti kena belajar belakang. Tak kira lah di mana sekalipun, hak ni menjadi asas kepada semua orang. Cuma ulama-ulama terkini sebut pula lah ditambah mengaji Quran. Kalau kita nak semayang nak kena baca Quran, nak betul Quran. Jadi kalau semayang baca Quran pun tak betul, bagaimana dia kata? Jadi itu ditambah satu lagi lah. Allahu'alam. Jadi dengan sebab itulah, ana duk cadang malam ni nak baca kitab yang disebutkanlah kepada kita, kitab nasihat agama dan juga wasiat iman. An-Nasail Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Tapi diberitahu bahawa kitab ni kata dah diajar dah. Banyak orang ustaz dah mengajar kitab ni.
Wallahu alam lah. Alhamdulillah. Jadi apabila belajar kitab ni kira hebat. Kira hebat. Tapi Ana pun tak sempat nak prepare lain dah. Baru tadi dapat last minute dah. Tapi tak apa noh. Kita ulang balik tak apa kot. Sebab dalam Quran pun banyak ayat-ayat pengulangan. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu aqimus solah wa atu zakah berapa kali tuan-tuan? Lebih 130 kali. Allah ulang juga. Tapi tak semayang juga orang kita tuan-tuan. Allahu akbar, masya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni Ana nak bawa sikit cerita sedikit dalam kitab ni. Tajuk yang pertama perihal takwa. Tapi insya-Allah lah Ana akan cuba ambil daripada sumber-sumber yang lain selain daripada kitab ini insya-Allah. Sebab itu apabila disebut takwa kita duk dengar lalu dah. Sebab itu kadang-kadang kita sebut takwa ni tak ada apa dah. Tapi kita nak kena ingat bahawa takwa inilah yang akan menentukan kita sama ada ahli syurga ataupun sebaliknya. Kalau takwa ini menjadi amal kita, pegangan kita, insya-Allah dia akan menjadi orang ataupun ahli syurga. Tapi kalau kita tolak takwa, wallahu alam, Allah saja mengetahui. Sebab itulah Dr. Abdullah Afifi dia sebut di dalam kitabnya Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut takwa ni dia ada 3 makna berdasarkan kepada Al-Quran. Takwa ini ada 3 makna berdasarkan Al-Quran. Kata dia. Apa yang pertamanya? Yang pertama disebut takwa dengan makna al-khasyah wal-hibah. Maknanya takut dan gerunkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh tanya diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Rasa gerunkah, rasa takutkah ataupun tak rasa apa-apa? Maka dengan sebab itu orang yang bertakwa dia nak kena ada rasa khasyah, rasa takut, wal hibah dan rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut oleh Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Allah kata, peliharalah dirimu dari azab Allah pada hari kamu semua yang akan dibalik dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian masing-masing diri diberi balasan sempurna terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Sedangkan mereka sedikit pun tidak diinayah. Ayat ini cukup cantik, tuan-tuan. Cukup cantik. Baik itulah kita nak kena rasa sungguh takut gerun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Semalam sahabat ana lebih 30 tahun ana kenal dengan dia. Allah izin Allah ambil dia dalam keadaan dia Allah izin sakit dekat setahun. Kanser dia, Allahu akbar. Jadi ana tak boleh pergilah dalam keadaan sekarang. Dia ni duduk di Kuala Terengganu. Tapi apabila ana tengok sahabat-sahabat hantar mari gambar-gambar di tanah perkuburan itu, maka mengingatkan diri ana yang satu masanya kita akan masuk di situ ke semua, akan pergi di situ semua. Maka di situlah kita akan berjumpa dan akan bertemulah dengan Allah, dengan malaikat-malaikat Allah, dengan amal-amal yang kita akan bawa, maka di sana akan dihisab kita. Allahu akbar. Ini antara yang disebut kepada kita. Ini antara yang disebutlah kepada kita. Ya, itu yang pertama kita ambil ringkas-ringkas. Dan yang kedua dia sebut takwa dengan makna at-ta'ah wal ibadah. Taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut benda yang cukup penting, at-ta'ah ni, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita sebut taat ni,
sama ada dalam bentuk yang wajib ataupun dalam bentuk yang sunat. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah yang perlu kita jaga bersama, tuan-tuan. Kita jaga bersama, iaitu berkaitan dengan apa? Ibadat kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah bagi peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ni ayat ni Tok Khatib duk baca tiap hari Jumaat. Ana pun duk baca dulu, duduk kat Masjid Putra, duk ulang baca ni. Tapi duk baca ayat ni, tuan-tuan, ana duk perhati tengok di kalangan masyarakat kita, jamaah kita, dia tak sensitif apa-apa. Tak rasa sensitif. Ada setengah tu pakai duk tidur aja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah panggil orang beriman. Apabila Allah panggil orang beriman ni, maknanya orang yang beriman akan menyahut panggilan Allah. Sebab itulah Profesor Dr. Hamka sebut dalam tafsirnya, apabila Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil orang beriman. Apabila Allah panggil orang beriman, tentulah orang tadi akan menyahut. Itu dikatakan orang beriman. Lalu Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata dia. Dan pastikan jangan kamu mati kecuali kamu mati seorang yang bertakwa, mati dalam keadaan Islam, yang Allah sebut di dalam surah Al-Imran. Allahu Akbar. Ini, tuan-tuan, di penghujung usia ni, di penghujung usia ni lah, ana minta maaf lah, ana ni orang tua dah, 4 tahun dah pencen, tuan-tuan, 4 tahun dah. Jadi maknanya orang tua ni dia duk ingat selalu, duk ingat. Dan inilah doa yang kita duk minta selalu dengan Allah, ya Allah, matilah kami ya Allah di atas kalimah la ilaha illallah. Kita duk minta dengan Allah bi husnil khatimah, kita duk minta dengan Allah, kita duk ulang dengan Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, janganlah engkau mati kami ya Allah. Mati macam mana? Mati seorang yang ma'asi, yang melaku maksiat, yang melakukan dosa. Allahu Akbar, masya-Allah. Ini kita takut, tuan-tuan. Bukan sahaja kita sahaja berdosa, tetapi dia akan membuat fitnah kepada keluarga. Allahu a'lam. Ana ambil contoh, tuan-tuan, pernah berlaku satu ketika dulu. Disebut seorang yang mati dikatakan dan juga membunuh diri. Maksudnya dia juga bunuh dan akhirnya dia bunuh diri dia. Ni cerita lelaki dengan perempuan. Wallahu a'lam. Apabila keadaan ini berlaku, tuan-tuan, maka dia jadi fitnah kepada keluarga, selain dia juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi kita orang yang dah lama, mungkin setengah ada yang dah pencen, hak ni kita nak kena jaga elok-elok. Hak ni kita nak kena jaga, sebab Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah dia kata mati, melainkan matilah sebagai seorang muslim. Allahu Akbar, masya-Allah. Ini yang disebut kepada kita dan dinyatakanlah kepada kita, masya-Allah. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kan macam mana? Bolehkah kita nak sambung lagi ni? Tengok macam tuan-tuan pun rasa puas kan macam mana. Bolehkah kita sambung sikit lagi? Boleh, insya-Allah. Boleh, no, insya-Allah. Allahu Akbar, insya-Allah. Baru yang kedua, nah. Kemudian disebut yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga ni maknanya tazkiyatul qalb aniz zunub. Yang ketiga ni dia kata kita nak kena sucikan hati-hati kita daripada dosa. Nak kena suci diri kita daripada dosa, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi pernah sebut, kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in tawwabun. Setiap kita, setiap manusia, setiap anak Adam pastinya ada buat dosa. Tuan-tuan pun ada dosa, anak pun ada dosa. Tetapi anak lagi takut daripada tuan-tuan, kerana
Orang hak duk bercakap ni dia buat dosa lagi berat daripada orang hak tak bercakap. Ini yang Allah sebut dalam Quran ni. Kabura maqtan indallah. Amat besarlah, amat beratlah siksaan mereka yang mengatakan lalu mereka tidak laksana. Maka hak ni tuan-tuan yang perlu kita nak kena suci hati kita. Hati inilah yang akan menentukan kita nak jadi baik ataupun sebaiknya. Sehingga Nabi kata dalam diri kita ada seketul daging, kalau baik, baiklah dia, kalau rosak, rosak habis. Ala wahyal qalb, itulah hati kita. Itulah hati kita. Dan inilah yang antara lain yang disebutkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih wa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka yang takut kepada Allah dan kawal dirinya, yakni bertakwa, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ini antara yang disebutkanlah kepada kita. Inilah yang disebut kepada kita ada 3 perkara yang makna takwa. Yang mana takwa. Allahu akbar, masya-Allah. Ini antara lain yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita, masya-Allah. Allahu akbar. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak ajak sama-sama kedudukan takwa. Kedudukan takwa itu sendiri. Kedudukan takwa itu sendiri. Apa kelebihannya, apa kepentingannya, apa yang disebut takwa itu untuk apa? Yang pertama sekali, anak nak bawa di mana dinyatakanlah kepada kita orang yang bertakwa ini, apa yang pertama disebut kepada kita, iaitu di antaranya disebut orang yang bertakwa dia terpelihara dari tekanan hidup. Dia terpelihara dari tekanan hidup sebab orang yang bertakwa dia tidak akan berhadapan dengan perkara ini. Ana ambil contoh. Satu ketika ada seorang sahabat dalam keadaan tension. Dalam keadaan tertekan, dia tak tahu nak buat macam mana. Lalu dia tanya sahabat-sahabat lain bagaimana dia nak selesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Lalu orang ramai sahabat-sahabat lain kata, kamu pergilah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Pergilah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang kabir, seorang sahabat yang besarlah. Lalu dia pun pergi berjumpa lah dengan sahabat ni. Apabila dia pergi berjumpa dengan sahabat, dia cerita masalah yang dia hadapi. Maka sahabat kata, yang pertama untuk nak hilangkan apa yang kamu rasai ini, ada 3 kaedah. Ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama dia kata, kamu balik dan bacalah Al-Quran. Dia suruh kita baca Quran. Baik itu tuan-tuan, orang yang ada masalah, ada tekanan, maka inilah jalan penyelesaiannya dengan Quran. Yang kedua dia kata, bawalah diri kamu ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan yang ketiga, kamu ambillah sedikit masa dari waktu malam untuk kamu bertawajuh ataupun kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sahabat tadi balik. Dia ambil wudu. Lepas dia ambil wudu, tuan-tuan, dia baca Quran. Cuma dia tak sebutlah ayat apa dia baca, surah apa dia baca. Tapi dia kata, dia hanya baca beberapa ayat daripada ayat Al-Quran, seolah-olah apa yang dia rasai sebelum ini hilang dalam diri dia. Lalu dia kata, aku baru baca sikit saja Quran, Allah telah hilangkan. Apatah lagi kalau kita baca Quran yang lebih daripada itu. Ini tak masuk lagi menghadiri majlis-majlis ilmu. Tidak lagi mendirikan salat malam dan sebagainya. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Ana nak ajak, nak ingat diri ana. Kalau ada apa kepentingan untuk kita bersama, 3 benda ni jangan tinggal. Ha? 3 perkara ini jangan tinggal. Apa dia? Yang pertama, jadilah Al-Quran bacaan harian kita. Baca saja. Itu belum faham lagi, belum tadabbur lagi, belum hayati lagi. Tapi baca sudah hilang segala-galanya. Apatah lagi kalau kita baca dengan bertadabbur dan sebagainya. Baik itu ana ingat diri ana, jadikanlah Al-Quran itu sebagai amalan harian kita. Kalau ikut ulama-ulama dulu, paling tidak jadilah Al-Quran itu setiap hari dia suruh kita baca satu juzuk. Kalau tak boleh 1 juzuk, ambillah setengah juzuk. Tak boleh juga, kata dia, ambillah 1 maqra'. 1 maqra' ni orang panggil apa? 1 ain lah. Orang Kedah kata 1 ain. Maknanya kalau dalam Quran Rasam Osmani itu dia ada tanda bunga-bunga antara 1 maqra' ke 1 maqra'. Itu 1 tanda lah dia panggil tu. Lebih kurang dalam 1 line lah, insyaAllah. Itu diajarkanlah kepada kita. Cuma nak pernah pergi dulu, diterangkan ustaz tu kata tak apalah kalau tak boleh baca sangat pun, dia kata bacalah 1 hari 1 ayat. Sebab dia kata kalau kita baca 1 hari 1 ayat, insya-Allah 17 tahun dia kata kita boleh khatam. Adalah 17 tahun lebih sikit lah. Dia kata 17 tahun kita boleh khatam Quran. Tapi dia kata hari ni ada orang umur 60 tak boleh khatam Quran lagi, dia kata. Wallahualam. Ustaz tu cerita. Jadi dia suruh kita baca juga Al-Quran. Selain daripada itu, kita jangan lupa tuan-tuan bawa diri kita ke majlis ilmu. Alhamdulillah, malam ni ana tengok ramai yang mari, lebih daripada 20 orang yang dapat bersama-sama, insya-Allah. Dan mungkin pada malam-malam yang lain sahabat-sahabat, ustaz-ustaz kita akan baki lagi, insya-Allah. Maka majlis ilmu ni sebenarnya adalah majlis untuk nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hadir majlis ilmu hanya sekadar nak tunggu masuk Isya saja, itu wallahu alam. Tapi yang nak sebut ini, apabila kita berniat untuk nak mengaji, menghadirkan majlis ilmu, insya-Allah semasa dan sepanjang kita berada di sana, Allah letakkan dia sebagai amal soleh kita, insya-Allah. Inilah antara lain yang disebutlah kepada kita. Maka dengan sebab itu, di samping itu dia kata rezeki sentiasa datang berlimpah ataupun melimpah ruah yang tanpa diduga. Inilah orang Melayu duk panggil, dia panggil apa? Ayat 1000 dinar kah? Tak elak dia orang panggil ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ahli korporat dia duk ambil ayat di akhir itulah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya Allah bagi rezekinya di luar daripada dari apa dia kata tidak diduga. Tapi Allah sebut wa may yattaqillah. Maknanya sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maknanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, nescaya Allah akan mendorong baginya jalan keluar dari kesusahan, kesulitan dan sebagainya, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari sumber yang tidak diduga-duga. Di ayat ini pun ada kisah ceritanya, sebagai bagaimana diceritakan seorang sahabat yang hilang, kemudian cari tak jumpa, cari tak jumpa, akhirnya bukan sekadar berjumpa, di samping itu boleh buat balik pula, dia katakan binatang tunggangan dan sebagainya. Itu cerita dah, ada ceritanya. Tapi nak ceritanya, hak ni Allah bagi di luar daripada dugaan kita. Siapa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu anak duk perhati. Anak duk perhati tok guru lama-lama tu. Di kampung anak ni banyak tok guru anak. Kalau tuan-tuan pernah sampailah di Port Diang, sebut sikit tempat anak tu. Dia ada 4 pondok. 4 pondok. Ada 4 buah pondok. Tok guru ni ada yang keluar daripada di Malaysia sendiri, ada yang balik daripada luar dan sebagainya. Dia orang ni balik saja ke kampung mereka ni,
Hanya mereka buka pondok dulu pondok. Dengan tidak ada apa-apa upah atau gaji. Tapi mereka yakin apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Maka itulah Allah bagi kepada mereka rezeki yang datang melimpah-limpah. Allahu Akbar. Ini antara lain yang disebutlah kepada kita. Yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang takutkan Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah bagi jalan keluarnya. Allah bagi kemudahannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini antara lain yang disebutlah kepada kita. Itu yang kita boleh apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya disebut antaranya juga janji akan memasukkan ke dalam syurga. Orang yang bertakwa ini Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Masya Allah. Allahu Akbar. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, kata Allah. Itulah syurga yang hendak kami pusakakan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yang memelihara diri daripada kejahatannya. Inilah golongan yang akan mewarisi syurga. Masya Allah. Masalul jannati allati u'idal muttaqun. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab itu Allah kata innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan memperolehi syurga jannatul na'im daripada Tuhannya. Allahu Akbar. Masya-Allah. Itu di antara yang disebutlah kepada kita. Yang pertama, Allah pemudahkan dia, Allah murahkan, Allah hilangkan kesulitan, dan yang kedua Allah bagi syurga dia. Allah bagi syurga kepada dia, masya-Allah. Dan yang ketiga disebut orang yang bertakwa mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Inilah yang disebut kepada kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa daripada kalangan kamu. Itulah orang yang bertakwa ni, maknanya mereka yang melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukanlah takwa dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta kekayaan, bukan dengan sebab-sebab yang lain. Nah, tak ingatlah. Rabbani kah? Pernah dok nyanyi dulu. Iman tidak dapat diwarisi. Maknanya iman ini tidak boleh diwarisi. Allahu Akbar. Jangan kita kata bapa alim, anak pun alim. Itu ada orang tua ada sebut, jaga sikit orang-orang yang orang-orang yang duduk kerja di jabatan agama, yang duk terlibat dengan qadhi, yang duk terlibat dengan mufti ni. Dia kata kadang-kadang poknya jadi qadhi, mari ke anak tak jadi. Anaknya tak jadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini sama-sama kita nak jagalah, sama-sama kita nak jaga. Maka dengan sebab itulah sebaik-baik bekalan dalam kehidupan kita adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain yang disebut dan dinyatakanlah kepada kita, masya-Allah. Ini antara lainlah. Kemudian disebut lagi kepada kita yang keempatnya, hanya amalan orang bertakwa sahaja yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengok ada orang bukan Islam yang banyak menolong membantu, tetapi Allah tidak akan menerima. Hanya amalan orang yang bertakwa sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin.
Hanya saja Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ini Allah sebut dalam surah Maidah ayat 27. Begitulah yang lain-lain lagi disebut petunjuk juga hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan sebagainya. Dan akhir sekali untuk malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah orang yang bertakwa akan selamat dari tipu daya syaitan. Akan selamat daripada tipu daya syaitan. Sesungguhnya orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingatkan Allah. Maka di saat itu juga mereka melihat kesalahan mereka. Al-A'raf ayat 201. Ini di antara yang disebutkanlah kepada kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulannya bolehlah kita sebutkan bahawa dalam perihal takwa ini kita nak kena sama-sama ingat bahawa takwa yang sebenarnya apabila kita melaksanakan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah. Itu yang disebut sebagai takwa, seperti mana yang disebutkan oleh banyak di kalangan ulama-ulama. Selain daripada itu, kelebihan yang diberikan Allah berdasarkan kepada Al-Quran, takwa tadi, Allah bagi kesenangan hidup, Allah memudahkan segala urusan, Allah bagi jalan keluar dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah ana yakin sungguh, ana percaya sungguh bahawa apa yang kita lakukan berdasarkan ayat-ayat yang kita sampaikan ini ianya menjadi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Mungkin ada sedikit masa 5 minit ni, ana bagilah peluang kepada tuan-tuan kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanya ataupun memberi pandangan ataupun nak memberi komen dan sebagainya, ana secara peribadi menerima segala-galanya, insya-Allah. Jadi dengan sebab itu ana serah baliklah kepada saudara pengerusi majlis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah tak ada Ada. Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sahabat-sahabat Al-Madani berfikir ataupun sebelum mengutarakan soalan kepada Ustaz, saya nak memperkenalkan diri saya sebenarnya. Maaf tadi awal pembukaan tadi saya tak sempat masuk lagi. Saya adalah Muhammad Sabri bin Abdullah, pengerusi surau Al-Madani. Masya-Allah. Itu sajalah perkenalkan diri saya. So saya macam Ustaz kata tadilah, surau Madani Ustaz dengar hebat-hebat dan sebagainya. Tapi sebenarnya surau kami sama je. In fact surau kita antara yang tidaklah besar sangat. Karya kita lebih kurang 204 orang, 4 buah keluarga di kawasan karya kita. Dan saya juga background bukanlah ustaz tetapi bidang kejuruteraan. Kalau macam mana pun saya ditugaskan ataupun jelah kena pada giliran saya untuk mengikut tanggungjawab sebagai pengerusi surau Al-Madani. So saya nak ucapkan jazakallah khairan katsira kepada ustaz kerana menyampaikan ilmu dan menjadi sebahagian daripada ustaz-ustaz dalam senarai yang memberi kuliah di surau kita, insya-Allah, dan semoga berterusan dan sebagainya nanti, insya-Allah. Itu sahaja Ustaz, perkenalkan diri saya dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz sudi bersama-sama berkongsi ilmu kami pada malam ini. So saya serahkan kepada Haji Taib sebagai MC pada malam ni nampaknya untuk buka kepada ahli qaryah kalau ada apa-apa soalan. So saya serah pada Haji Taib semulalah, insya-Allah saya. Terima kasih Haji Sabri atas ucapan ringkas tadi. Jazakallah khair. Kita ucapkan pada Ustaz Saleh. Jadi saya bukalah kalau ada apa soalan pandangan daripada sahabat-sahabat Qaryah Madani, silakan.
Nampak macam apa, tak ada soalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah faham insya-Allah semua. Insya-Allah. Jadi kita Ustaz tutuplah dengan doa insya-Allah. Tadi kita boleh tutuplah insya-Allah. Ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi lah kita ucapkan jazakumullah khairul jaza, terutamanya kepada pengurusi surau Al-Madani inilah insya-Allah. Mudah-mudahan majlis ini akan dapat diteruskan lagi insya-Allah. Untuk akhirnya mari sama-sama kita memohon doa agar Allah memperkenalkan doa-doa kita insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك Innaka ni'mal maula wa ni'mal. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui ya Allah hati-hati ini berhimpun dan berkumpul semata-mata mengingatimu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sahabat-sahabat dan jiran tetangga kami. Ahli keluarga kami dan mereka yang bersama-sama dengan kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang membimbing kami ke arah syurga-Mu, ya Allah. Dan kemasukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau jadikanlah perhimpunan ini perhimpunan yang diberkati. Perpisahan ini juga akan diredai. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami hamba-hamba-Mu yang dhaif memohon bantuan daripada-Mu ya Allah agar Engkau hilangkanlah penyakit yang sedang merebak hari ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa? Salam. Waalaikumsalam.